Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua para peserta pada pagi ini, para wanita hebat yang bersama kita pada pagi ini dalam keadaan yang sangat baik, yang sangat aktif, yang sangat proaktif, dan terima kasih mewakili pihak Jabatan Pembangunan Wanita Pulau Pinang bersama MPC Wilayah Utara ke program, dan saya mengalu-alukan semua peserta ke program Young Women Bootcamp Glow secara online 2020. Bagi bersama kita pada pagi ini adalah Puan Marahaini Abu Bakar, iaitu pengarah daripada Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang, dan saya akan mengalu-alukan dan saya menjemput Puan Marahaini Abu Bakar untuk memberikan sedikit objektif program dan juga kata-kata aluan daripada Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Puan Marahaini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Okay, Puan, saya serahkan sesi pada pagi ini untuk kata-kata aluan kepada Puan. Okey, terima kasih Cik Fatahan daripada MPC selaku admin kita pada hari inilah. Okey, saya Marahaini Abu Bakar, pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Mazrina Muhammad Hamzah, pengarah Pembangunan Produktiviti Malaysia, ada kan kat sini kan? Mungkin dia sedang menonton ni. Nanti dia akan join. Pengarah MPC Wilayah Utara, panel-panel jemputan insyaAllah hari ini untuk 2 hari ni. Kaki tangan MPC dan peserta-peserta program online kita pada hari inilah. Okey, pertama sekali saya ambil kesempatan ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Pembangunan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Utara atas kesudian bekerjasama dengan Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang ataupun Jabatan Pembangunan Wanita sendirilah untuk merealisasikan program yang kita sebut sebagai Young Women Bootcamp GLOW. GLOW ni Growth Follow Income Women, sebenarnya atau ringkasnya GLOW lah. Okey, untuk maklumat semua, Young Women Bootcamp ni merupakan program anjuran Jabatan Pembangunan Wanita dan setiap negeri lah apa cawangan Jabatan Pembangunan Wanita, Pejabat Pembangunan Negeri melaksanakan program ni dengan pengisian yang sama tapi konsep masing-masing buatlah. Dan Pejabat Pembangunan Wanita kita approach MPC lah, kita memberi kepercayaan sepenuhnya kepada untuk melaksanakan program ni. Dan untuk tahun ni memandangkan kepada PKP ni kita terpaksa buat atas talian lah. Sebelum ni kita buat 3 hari 2 malam bermalam. Tapi tahun ni konsep yang berbeza. Alhamdulillah MPC bekerjasama dengan kita dan hari ini kita start pada hari pertama lah. Kita target peserta ini 1 orang, yang daftar 1 orang, tapi yang ada ni insyaAllah akan bertambah lah saya ikut. Okey, pengisian yang Women Bootcamp selama 2 hari ni walaupun atas talian, insyaAllah saya yakin tidak akan mengecewakan perempuan. Ini semua perempuan saja peserta dia, tidak akan mengecewakan. Kita bagi pengisian yang informatif, substantif, tapi dia segar kan, yang sesuai dengan minat dan kehendak perempuan lah. Antara dia merangkumi teknik kepimpinan efektif, kepekaan gender, dan ada juga modul-modul kemahiran dan latihan fizikal jugalah. Cuma konsep dia atas talian. Sebenarnya program ni kita sasarkan kepada wanita muda, terutamanya wanita muda B40 yang tercicir, yang mana golongan ini juga harus diberi perhatian kerana mereka bukan aset penting negara, khususnya dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan juga sukan. Golongan ini sepatutnya diberi ilmu kemahiran dan tunjuk ajar yang baik supaya mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang dilengkapi nilai-nilai murni lah, serta berkeupayaan mendepani revolusi industri 4.0 ni dan seterusnya menjadi player for the future lah. Okey, bagi mencapai objektif ni, pengisian hari ni
adalah sangat relevan lah saya rasa, dan saya percaya tidak akan mengecewakan siapa yang menyertai program ni hari ini dan esok. InsyaAllah saya rasa pengisian, kalau saya tengok pada pengisian dan kita punya panel hari ini, saya yakin tidak akan berganjak kot daripada PC dan ataupun handphone masing-masing lah. Okay, so 2 hari ni join 2 hari dan jangan skip lah, jangan sehari, join 2 hari. Okay, rasanya itu saja daripada Pejabat Pembangunan Wanita, dan kita ada banyak lagi program dari Jabatan Pembangunan Wanita ni, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada MPC, dan terima kasih juga semua pada yang menyertai program kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di program yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada Puan Mahaini atas ucapan sebentar tadi. Dan sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya ada sedikit permintaan untuk puan-puan sekalian. Mohon jangan sampai untuk like dan share. Ini penting kan, like dan share. Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara. Saya ulang lagi sekali. Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara. Ini wajib untuk wajib pada semua peserta. Alhamdulillah pagi ini dah 30 orang peserta bersama kita. Sangat baik sebenarnya. Kalau kita buka waktu pagi ini sangat sibuk untuk uruskan keluarga dan sebagainya. Terima kasih untuk 30 orang peserta yang terawal yang bersama kita pada pagi ini. Dan sebelum tu tadi saya dah minta like lagi sekali, tolong like dan juga follow Facebook MPC Wilayah Utara, sebab kami dekat sana banyak program-program terbaru yang telah dan akan kami laksanakan. Kami akan paparkan di sana, dan tolong standby di sana juga sebab kita akan ada quiz dari semasa ke semasa kita akan paparkan di sana. Okey, untuk makluman semua mungkin yang tak pernah tahu tentang apa itu APC, saya cerita sikit saja. APC adalah edisi kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MIPI, dan kami berkolaborasi ataupun rakan strategik. Rakan strategik kepada sektor awam dan juga swasta, any ataupun mana-mana program peningkatan produktiviti, apa-apa pun kami boleh laksanakan. Nah, hari ini pun kami sebenarnya berbesar hati bersama Jabatan Pembangunan Wanita untuk melaksanakan program Young Women Bootcamp Glow. Ini sangat-sangat hebat. Okey, baik. Seterusnya saya akan membaca sedikitlah untuk yang mana yang belum familiar dengan kita punya program. Kalau yang dapat lihat di skrin masing-masing, itu adalah itinerary program bagi 2 hari. Dan seperti Puan Mahaini beritahu tadi, tolong ataupun sila free carry anda untuk 2 hari ini. Program ni sangat-sangat padat ya tuan-tuan. Minta maaf puan. Okey, untuk sesi pertama pagi ini kita ada Puan Nazira Abu Bakar. Dari segi kepimpinan efektif, macam mana wanita ni nak jadi efektif? Daripada orang biasa-biasa kepada orang yang luar biasa, ataupun jadi ordinary to extraordinary. Dan seterusnya, okey, ini adalah yang paling menarik saya rasa. Tak semua menarik sebenarnya. Daripada Dr. Mazlina Muhammad Ibrahim Shah, itu pengarah NPC sendiri yang akan membincangkan ataupun menceritakanlah topik kita menarik, men are from Mars, women are from Venus. Mungkin nak tahu apa perbezaan lelaki dengan wanita, mungkin mana-mana yang masih mencari ataupun nak tahu macam mana nak taktik how to tackle the other gender, boleh stay lagi. Dan seterusnya petang nanti kita akan bersama dengan Ain Sulaiman, kita punya ataupun MBA makeup artist. Kita punya topik dia sekarang ni leadership antara keluarga dan kerjaya. Macam mana dia boleh handle dari segi makeup, dari segi keluarga, nak jaga anak dan sebagainya. Mungkin dan ada tips-tips kecantikan ataupun makeup yang bagi perempuan nampak cantik lawas setiap hari. Dan seterusnya pada petang nanti pada pukul 3.30 petang kita ada sesi bersama dietitian Hafiz Rosli. Kita punya dalam tu adalah productive lifestyle, tips diet sihat. Ini saya rasa para wanita ni sangat-sangat akan join tips diet sihat ni. Sebab apa? Saya rasa semua orang nak kurus tapi kita suka makan. Dia akan ajar kita cara makan yang paling sihat. Okey, dan seterusnya pada besok hari
pada pukul 9 pagi juga kita akan bermula dengan Puan Syarmila binti Johan, founder and CEO daripada Armila Group Sdn Bhd. Dia akan menceritakan perjalanan maksudnya perempuan nak menerokai online business, dan Puan Syarmila ni dah dia bermula dari bawah dan sekarang pun telah berjaya. Dia akan berkongsi pelbagai nasihat ataupun tips-tips. Juga ada tips kecantikan juga dari Puan Syarmila. Dan seterusnya adalah Puan Dasari Daud, iaitu pruning image penampilan diri. Yang sangat penting untuk perempuan, macam untuk kekal cantik, kekal presentable. Orang kata bila nampak ni, oh dia hebat. Dia nampak from the first sight pun dah nampak hebat dah. Dan seterusnya kita ada Puan Nonghuda dan juga Puan Zarina. Dia punya tips bakery mudah dan ringkas. Kalau nak tahu resipi ataupun bakery apa yang dia akan buat besok, tolong stay tune. Sangat menarik program kita nak menggalakkan orang untuk belajar bercara bakery dan bagaimana nak menjadi income daripada kita punya sesi ni. Dan sebagainya. Dan petang esok iaitu Zumba Zumba. Okey, untuk petang esok kita ada Body Love Studio by Fina, kekal cergas dengan Zumba. Okey, untuk makluman, 2 sesi terakhir pada besok petang iaitu Tips Bakery dan juga kekal produktif, kita akan menggunakan platform GoToMeeting. GoToMeeting platform yang mana kita boleh interact. Okey, yang ni esok petang ni saya akan bagi email kepada semua peserta yang mendaftar. Esok selepas Puan Nasri Daud atau petang besok, tolong switch kepada satu lagi link yang baru kita akan bagi, iaitu GoToMeeting. Okey, saya harap perempuan semua dapat intipati program kita selama 2 hari. Dan saya akan meng-onkan sekejap Puan Nazira untuk kita punya panel seterusnya. Assalamualaikum Puan Nazira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat dia Puan? Alhamdulillah. Tengok Cik Fathan kita makin sihat rasanya. Makin sihat alhamdulillah. Okey baik, semua dah tak sabar sebenarnya nak dapatkan topik ni ke PNA. Tapi sebelum tu saya nak cerita setelah apa Puan Nazira ni, kenapa kita pilih dia sebagai panel kita pertama ni. Orang kata first sesi ni kena mantap. Betul tak Puan InsyaAllah. Okey baik. Okey, saya akan cerita sikit tentang Puan Nazira. Ia adalah seorang sekarang sebagai peluang pengarah di Jabatan Kebudayaan Islam Malaysia, JAKIM, mendapat pendidikan daripada Universiti Islam Antarabangsa dan juga master dalam bidang dakwah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Tanya Puan Dan juga Puan Nazira, kita ambil selitir glamour sebenarnya hari ni. Okey, Puan Nazira pernah muncul ataupun di dalam Mingguan Wanita, Selamat Pagi Malaysia, Anda Muskil, Fikrah, My Halal TV dan beberapa rancangan TV dan radio yang lain. Dan beliau juga merupakan seorang penulis buku. Takut sikit di mana tajuk buku ni. Soalan mau untuk Ustazah dan juga Tasif An-Nisa. Betul Puan semua? Puan Nazira, semua betul Ya, betul. Okey, baik. Takut kita kagum pula kan. Okey, baik. Saya tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakanlah Puan Nazira Abu Bakar bagi melaksanakan sesi pertama kita pada kali ini. Dipersilakan Puan. Okey, baik. Terima kasih pada kita punya MC lah. Sekali tengok Cik Fathan ni, rasa macam duk tengok TV pun ada kan. Tak perlu tunggu masuk TV. Cukup kita ada sesi bersama dengan perempuan ni, dah rasa macam duk tengok TV dah ni. Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kepada semua yang sedang kita sebut mengikuti sesi kita pada pagi ni. InsyaAllah saya Nazira hari ni saya akan kongsi dengan perempuan. Tuan, ada seketul tuan kita kat sini. Jadi alhamdulillah saya rasa kita ni patutnya sangat bersyukur sebab kita ada Kementerian Wanita yang di bawahnya ada pula kita sebut Jabatan Pembangunan Wanita yang hari ini kita kata saling berusaha untuk nak tingkatkan kualiti wanita kita. Cuba tengok di Malaysia ni kita tak ada lagi Kementerian Pembangunan Lelaki. Jadi bila ada Kementerian Pembangunan Wanita ni, kita harap sangat-sangat supaya kita dapat ambil manfaat. Ya, kita sangat berterima kasih kepada Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih kepada Puan Marhaini yang tadi kita sebut dah cerita dah apa benda yang
ditargetkan daripada program ni. Kita terima kasih kepada MPC juga sebab dia buka ruang-ruang macam ni, sebab hari ni kita tak boleh lari daripada kita sebut new norm, norma baharu kan. Jadi tak boleh nak hadir ke seminar, maka kita buat seminar melalui web. Jadi semua ni kita sebut apa, tak patut jadi penghalang untuk kita jadi orang yang extraordinary. Baik tuan-tuan dan puan, tak ada tuan-tuan dah. Tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, insya-Allah hari ni saya nak kongsi berkenaan dengan kepimpinan efektif. Ordinary to extraordinary. Puan-puan yang ada hari ni 33 orang setakat ni. Kita dalam sesi saya ni feel free. Sambil nak tengok slide ni, sambil nak makan mi goreng ke, silakan. Nak makan nasi lemak, nak makan nak menyusukan anak, boleh jadi ada yang sedang ada di rumah menyusukan anak, ada yang tengah nak bersenam sambil nak kayuh basikal nak treadmill tu dia nak dengar, loudspeaker kuat-kuat, tak ada masalah, tak tengok muka saya pun tak apa, yang penting puan-puan dapat apa yang kita nak bincang hari ni, insya-Allah. Baik puan-puan, bila kita sebut berkenaan dengan kepimpinan efektif ni, saya rasa semua orang tahu dah. Dan kalau kita nak cakap secara teori pun puan-puan dah tahu dah. Jadi saya tak berhasrat untuk memanjangkan slide saya. So don't worry, slide saya takkan lebih daripada 8 slide. Sebab Tok Guru saya pesan jangan lebih 8 slide, satgi orang Kedah kata apa, orang Utara kata orang cemuih. Jadi jangan duk cemuih, kita nak hunggah-hunggah saja dalam sesi kita ni. So saya nak kongsi serba sedikit yang saya rasa patut kita ambil tahu supaya kita boleh ambil manfaat dan kita boleh jadikan sebagai batu loncatan untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. Baik, saya mulakan slide saya ini dengan kalau perempuan tengok pada slide tu, ni. Kita tengok dulu. Kita duk sebut wanita ni. Kita tengok DOSEM ataupun kita sebut Jabatan Perangkaan, dia dah keluarkan dah ni pada tahun lepas. Dia ada statistik pemerkasaan wanita dalam domain terpilih. Okey, sekejap ya. Kita tengok ni. Okey, dia ada kita sebut beberapa bidang yang dia ambil dengan dia buat satu statistik nak tengok di mana kedudukan orang perempuan ni sebenarnya. Jadi kalau perempuan boleh tengok dekat situ, ni saya cerita secara general dulu. Jadi indeks jurang gender di Malaysia ni dengan kadar sebanyak 0.711. Okey, kita tak payah tengok sangat number tu, kita tengok yang di bawah tu tuan-tuan puan. Kita tengok peluang dan penyertaan dari sudut ekonomi. Yang ni yang perempuan kena faham supaya perempuan tahu di mana kedudukan kita, siapa sasaran kita dan apa bidang yang boleh kita ceburi. Baik, pertama kalau tengok dari sudut kadar penyertaan tenaga buruh, DOSEM Jabatan Perangkaan kata penyertaan wanita adalah lebih rendah berbanding lelaki. Kemudian dari sudut anggaran pendapatan, kita ni kalau daripada RM100 gaji yang lelaki terima, perempuan dia dapat lebih kurang RM93.20. Maknanya kita ni pendapatan kita biasanya disebut dalam statistik ni kita kurang daripada orang lelaki. Maknanya kalau kita tengok tu anggaran pendapatan yang diperoleh ni, kalau orang perempuan 35,000, orang lelaki dia akan sampai kepada 38,000. Jadi dalam grup kita ni kita tengok ada seorang yang lelaki-lelaki ni kan. Nampaknya nanti kalau kita jadi program kita yang secara live, kita ada program kita yang kita sebut apa berjumpa, kita kena minta seorang lelaki-lelaki yang jadi MC ni belanja kita ni open table sebab dia gaji dia lebih banyak daripada kita ni perempuan. Baik, kita pindah kepada tengok yang sebelah itu, penggubal undang-undang yang jadi pegawai kanan dan juga pengurus. Kalau yang perempuan peratusan dia dalam 24.7%. Kalau tengok yang laki-laki dalam 75.3%. Maknanya apa? Lelaki masih mendominasi dalam bidang kita sebut apa? Dalam bidang pengurusan, jadi pegawai kanan, jadi pengurus, jadi penggubal undang-undang dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok pula dari sudut profession, kita tengok ni kan. Orang perempuan ni profesional sebagai orang perempuan sebagai profesional hari ni dah naik kepada 44.3%. Tahun 2019 ni dah naik daripada tahun-tahun sebelum. Kalau yang lelaki
55.7. Maknanya kita baca secara daripada peratusan ni, orang perempuan ni kita sebut sebagai profesional dan pekerja teknikal ni dia lebih rendah berbanding lelaki. Kemudian dari sudut pencapaian pendidikan, kalau kita tengok dalam kita sebut apa, statistik rakyat Malaysia ni perempuan, yang ramai biasanya kita nak nampak macam perempuan di mana-mana kan, kita rasa macam perempuan lebih ramai berbanding lelaki. Sedangkan kalau daripada Jabatan Perangkaan dia kata total rakyat Malaysia ni ada 32.74 juta. Maknanya daripada 14 buah negeri ni ada 32.74 juta rakyat. Daripada 32.74 juta rakyat ni kita ada penduduk lelaki dengan penduduk perempuan. Dua jantina ini tiada perbezaan. Perempuan kalau ada yang nak komen, nak bagi cadangan ke apa, saya rasa kita ada ruangan chat, boleh type kat situ, nanti sambil-sambil nanti saya akan respon. Boleh jadi kalau ada yang tak setuju dengan saya ke ataupun ada fakta yang lebih menarik untuk kita cerita, kongsi dengan kawan-kawan yang lain, boleh kongsi dekat ruangan chat, nanti insyaAllah kita akan bacakan dari masa ke semasa. Baik, berapa beza di antara lelaki dengan perempuan? Biasanya orang kata nampak perempuan ramai. Pergi, kita sebut apa? Kalau kita pergi pejabat nampak ramai perempuan. Pergi pasar malam ramai perempuan. Tapi sebenarnya perempuan, kadar kita sebut jumlah penduduk di Malaysia ni, orang laki-laki sebenarnya lebih banyak berbanding dengan perempuan. Kalau daripada Jabatan Perangkaan ni, dia keluar dia kata, daripada 32 juta, 16.9 juta adalah laki-laki. Jadi baki dia dalam 15.8 juta barulah perempuan. Jadi kat situ kita tengok ada perbezaan. Sebenarnya orang laki-laki lebih sebanyak 1 juta daripada orang perempuan. Jadi sebenarnya tak timbul isu perempuan ramai jadi orang lelaki kena kahwin dua. Cik Fatahan ya. Jadi ini kita sebut secara statistiknya. Kemudian kita tengok pula kat situ kita tulis pencapaian pendidikan. Kadar literasi bagi kumpulan umur 15 hingga 64 tahun. Orang perempuan kita sebut apa? Ni kadar literasi dia adalah sebanyak 96.3%. Dan orang laki-laki 97%. Ni kalau kita tengok secara kasar sebelah tu perempuan boleh tengoklah. Ada sudut peringkat rendahnya, peringkat menengahnya, kemudian peringkat tingginya. Jadi kat situ dia ada perbezaan sikit dan biasanya kita sebut apa? Disebut oleh kebanyakan pengkaji dalam bidang pendidikan wanita lebih mendominasi. Sebab tu betul orang kata orang perempuan ni cerdik sikit. Bukan nak kata orang lelaki tak cerdik tak. Orang perempuan dia cerdik lebih. Sebab tu kalau dia nak shopping ke apa ke, dia pandai. Dia cerdik dia lebih nak minta dengan suami, nak beli-beli. Sebab tu biasanya apa yang dia nak, dia boleh dapat. Baik, kita pindah kepada statistik dari sudut kesihatan dan kehidupan. Yang ni yang menarik perempuan. Sebab apa? Jangkaan hayat ketika lahir, orang lelaki dengan orang perempuan, sebenarnya orang perempuan lebih panjang umur berbanding lelaki-lelaki. Tak tahulah mungkin dia stres. Kalau orang lelaki ni mungkin dia stres, duk fikir nak cari apa? Nak cari pendapatan ya. Dia duk fikir nak kawal masalah rumah tangga dan sebagainya. Jadi menyebabkan umur orang lelaki ni lebih pendek berbanding orang perempuan. Walau bagaimanapun, ini tetap kita kembali kepada asas agama kita lah. Kita sebut apa? 4 perkara yang Nabi kata dah ditentukan. Ajal, hidup, mati, rezeki, jodoh, 4 perkara ni. Ini semua dah ditentukan. Cuma secara statistiknya kita sebut, orang perempuan ni dia lebih panjang umur berbanding dengan laki-laki. Saya difahamkan kita ada peserta yang berumur ni otai kita ni. Lebih daripada 60 tahun pun ada. Alhamdulillah. Dan paling muda 19 tahun. Tahniah banyak-banyak perempuan. Sebab kita sebut apa? Hari ni umur tidak menjadi penghalang untuk kita tingkatkan lagi diri kita. Kita nak jadi usahawan, kita nak jadi orang yang lebih baik, kita nak jadi orang yang berilmu. Umur bukan penghalang. Dan banyak lagi sebenarnya yang kita nak bincang lagi insya-Allah. Kita tengok dulu. Ini statistik nisbah jantina ketika lahir. Dia tulis terdapat 934 bayi perempuan bagi setiap 1000 bayi lelaki. Maknanya bayi lelaki lebih ramai dilahirkan berbanding dengan bayi perempuan. Kemudian
pindah sebelah yang terakhir, statistik terakhir, penguasaan politik. Kalau tengok wanita di parlimen, ini tahun 2019. Wanita menguasai 14.4% kerusi di parlimen. Maknanya suara perempuan kita sebut masih ada suara dengan 14.4%. Dan dalam yang memegang sebagai jawatan menteri pada tahun 2017 sampai kita sebut November, sampai hujung tahun lepas, jumlah wanita yang menjawat jawatan sebagai menteri sebanyak 17% dan yang laki-lakinya sebanyak 82%. Okey. Baik, ini kita sebut berkenaan dengan kita faham dulu, kita sebut diri kita sebagai orang perempuan. Orang perempuan ni sebenarnya letaknya di mana? Barulah saya nak pindah kepada siapa itu pemimpin. Saya rasa ni semua orang dah tahu dah. Dan gambar ni pun perempuan dah biasa tengok. Dia ada dua beza antara leader dengan bos. Kalau tengok kat situ saya tunjuk secara ringkas. Kalau leader ni dia mesti buat sama-sama. Saya percaya dalam kalangan kita hari ni 37 orang ni, boleh jadi ada yang menjadi ketua dalam organisasi, ada yang jadi bos di syarikat, ada yang jadi bos buat jualan langsung, ada yang jadi bos dalam berniaga. Jadi kita tengok ada beza di antara bos dengan ketua. Ni leader. Apa beza dia? Kalau leader ni dia akan buat sama-sama dengan anak buah dia. Maknanya kalau kita kata dia suruh anak buah buat kita sebut sebagai contoh buat jualan, dia pun sama akan buat jualan. Tapi berbeza dengan bos. Kalau bos ni dia buat apa? Dia arah sahaja. Jadi kalau kita nak sebut pemimpin yang efektif tu, dia tidak menjadi bos tapi dia jadi leader. Jadi yang ni kita kena faham. Saya sebut dulu secara general siapa itu pemimpin. Tak banyaklah slide kita, nak habis dah, don't worry. So slide slot kita ni tak nak tension sangat. Saya nak habiskan yang serius dulu, lepas tu kita akan kongsi secara santai, okey? Okey, ni staff values yang saya rasa kita ambil secara general. Ini 4 perkara bagi yang Muslim. Dia kita sebut apa? Kita ambil daripada 4 sifat yang ada pada Nabi SAW. Dan bagi kita sebut apa, bagi yang lain kita boleh ambil nilai yang ada di bawah dia. Contohnya pertama, mesti ada nilai siddiq ataupun dipercayai dalam satu-satu organisasi. Contohnya kalau perempuan berbisnes sebagai contoh, baru nak mulakan bisnes, antara value yang paling besar yang perlu ada adalah kita sebut ni lah trust kan. Perlu ada kepercayaan. Macam mana kita nak bagi staff kita ni jual kalau kita tak percaya pada dia, macam mana kita nak suruh dia kontrol kewangan kalau kita tak percaya dia. Jadi kita sebut value siddiq ini perlu ada. Kemudian yang kedua dari sudut amanah ataupun integriti. Ni lagilah dalam dunia hari ni, kalau yang duduk di bahagian enforcement, saya difahamkan ada pejabat awam juga dalam ni daripada Puspanita. Jadi kalau ada dari kalangan kita sebut yang duduk berada di bidang enforcement, ini antara cabaran kita sebab nak menjaga integriti ni bukan satu benda yang senang. Sebab tu kalau kita tengok hari ni ya, orang-orang yang berada di bidang penguatkuasaan banyak berdepan dengan cabaran ni. Jadi kita doakan mudah-mudahan kalau ada sahabat-sahabat kita dalam ni 40 orang dah, alhamdulillah. 40 orang dah. Kita sebut apa, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk jadi orang yang berintegriti, insya-Allah. Yang ketiga, okey, ni namanya tabligh. Bukan tabligh yang pergi ketuk pintu, ajak orang satu-satu untuk pergi surau tu, tak. Tapi sifat tabligh. Maknanya kita sebut apa? Ni saya silat eja ni, bukan berkongsi keparakan. Parak lagu ni, bukan parak. Berkongsi kepakaran. Ni salah eja pula nanti salah ni, buat pagi-pagi ni dia nak tengok ni perempuan cakna ataupun tak. Jadi saya rasa ada sebahagian mesti tertanya-tanya keparakan berapa. Jadi saya sebut sekali lagi, saya salah eja ni, berkongsi kepakaran. Tabligh ni maknanya kita sampaikan, kita kongsi dan kita tak simpan seorang. Sebab ada jenis ketua yang dia ada kemahiran tapi dia orang utara kata dia pekuk seorang-seorang. Dia ikat kemas-kemas seorang-seorang dia saja. Jadi kita sebut ketua yang baik, pemimpin yang baik ini dia berkongsi, dia punya kepakaran dengan orang lain. Dan akhir sekali, values yang terakhir adalah fatanah ataupun berilmu dan bijaksana. Nak
berjaya dalam kerjaya kita, nak berjaya dalam bisnes kita, mesti dengan ilmu. Okey, baik. Kemudian, ni saya rasa perempuan pernah dengar kot. Quote daripada Brian Tracy, dia kata leadership is the ability to get extraordinary achievement from ordinary people. Maknanya kita leadership ni kita sebut adalah kemampuan untuk nak dapatkan achievement yang luar biasa daripada orang yang biasa. Kan staff kita daripada orang yang biasa, tapi kita berjaya bangunkan dia untuk jadi orang yang luar biasa. Yang ni biasanya kita boleh belajar daripada orang yang duduk dalam bidang MLM. Ataupun orang yang duduk di bidang jualan langsung. Contoh macam hari ni ada banyak jualan dropship. Kalau tengok kan, bagaimana ketua yang di atas, master-master ni dia berjaya naikkan dia punya, kita sebut apa, downline dia daripada orang yang biasa-biasa tapi boleh buat jualan sampai jadi orang yang luar biasa. Okey, ini saya rasa second last slide saya ni. Ukuran kepimpinan efektif. Ni kita sebut yang teori dulu perempuan. Yang pertama, mestilah menjadi contoh. Maknanya saya rasa perempuan dah faham dah jadi contoh yang macam mana. Yang kedua, memotivasikan. Yang ketiga, apa dia kat situ? Mendoakan dan menginspirasi. Jadi ini antara ukuran yang boleh kita letakkan. Adakah kita menjadi contoh kepada orang? Adakah kita memotivasi ke orang? Adakah kita ada mendoakan orang? Sebab setengah-setengah orang ni kadang-kadang kita sebut apa? Dia bisnes tu, dia seorang je. Maka saya suka untuk sebut kat sini, kita boleh belajar daripada kawan-kawan kita yang berbangsa Cina. Saya suka kalau dekat kampung saya tu, kami ada deretan kedai-kedai Cina. Jadi kalau kedai Cina ni, kalau kita pergi kedai yang pertama, kita tanya dekat dia, ada tak? Contoh kita kata kita nak beli spaghetti contoh. Spaghetti ada banyak jenis kan. Contoh kita kata nak cari yang kimball. Contoh kita suka je nama kimball. Jadi kalau kita pergi kedai dia, tak ada kat kedai dia. Apa yang peniaga Cina ni buat, berdasarkan pengalaman saya, dia akan sebut, pergi kat kedai atak ujung sikit. Kedai atak tu ada. Jadi ini yang kita sebut apa? Dia tak kedekut, dia berkongsi, dia jadi contoh pula untuk kita. Maknanya kita tak makan seorang. Ini makan beramai-ramai. Baik, ini secara ringkas saya punya slide. Saya nak kongsi dengan perempuan. Saya dah sebut tadi sikit je sebab saya rasa saya nak banyakkan perkongsian dengan perempuan sebab kalau yang nota-nota yang saya letakkan tadi puan-puan boleh dapat di apa kita sebut apa? Di online. Hari ni dunia hujung jari je. Kan bukan setakat nak pilih bini hujung jari Cik Pertahan kan? Hari ni nak dapatkan ilmu kita sebut apa? Nak dapatkan ilmu pun hujung jari. Macam perempuan nak beli Shopee, nak tunggu Lazada 7/7, jaga-jaga mak siap-siap dah 7/7 ni. Semua hujung jari. Kalau dulu kita sebut apa? Kita tak terfikir pun budaya kerja daripada rumah. Kita tak terfikir pun budaya seminar dalam ni, seminar online. Kita tak terfikir pun Food Panda, Grab akan jadi satu bidang yang penting. Tapi hari ini kita sebut dunia tu boleh berubah anytime. Jadi bila dunia berubah perempuan, kita kena bersedia untuk melakukan perubahan. Bagi perempuan contohnya, sebab saya alhamdulillah sudah 10 tahun, hampir 10 tahun jadi kaunselor rumah tangga. Saya suka untuk sebut sebab saya percaya dalam mana-mana seminar yang kita pergi akan ada wanita-wanita yang sedang dalam keadaan terdesak. Ada wanita-wanita yang sedang dalam kita sebut apa, diuji dengan masalah rumah tangga. Ada yang menjadi janda contoh. Sebut janda, Cik Pertahan jangan senyum sangat. Ada peserta nampak ni. Okey. Kita sebut hari ni ada yang diuji dengan masalah kewangan. Saya sebut kesan PKP cukup besar. Sebab tu kalau tengok ada di kalangan kawan-kawan kita yang tak pernah berniaga, tiba-tiba berniaga. Kan kita tengok dia ni macam pemalu je. Tapi nak katanya faktor pendesak PKP tu menyebabkan berlaku masalah kewangan, tiba-tiba dia daripada pemalu boleh jadi seorang peniaga. Jadi saya sebut fasa PKP ni sebenarnya satu muhasabah lah untuk kita. Kalau kita sebut bahasa Arab tu bahasa muhasabah. Kalau bahasa Penang ni apa dia?
fasa untuk kita refresh balik. Kan? Untuk kita sebut apa? Kita semak balik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sebenarnya ada potensi dalam diri kita ni, tapi kita tak tahu ada potensi tu. Dan kadang-kadang nak bangunkan potensi tu, kita perlu kepada third party. Contoh hari ni yang Jabatan Pembangunan Wanita buat, yang MPC buat. Jadi kita sangat berterima kasih sebab bila ada program-program macam ni, kadang-kadang bila dah habis program ni sekejap baru kita duduk sekejap, kita fikir, oh sebenarnya aku boleh buat macam ni. Sebenarnya aku boleh buat macam ni. Sebab apa perempuan? Kadang-kadang kita ni kita banyak belajar daripada perkongsian orang. Sebab tu saya sebut kadang-kadang hatta dalam masalah rumah tangga pun kita banyak belajar daripada pengalaman orang. Sebab tu kalau tengok hari ni kan, kalau dalam masalah wanita lah, dalam masalah rumah tangga sebagai contoh. Banyak kes-kes yang bila saya jumpa, kita rasa macam tak logik pun ada. Contoh, kalau perempuan rajin pergi ke mahkamah, saya kadang-kadang pergi ke mahkamah, kita dengar perbicaraan, banyak kes-kes yang kita rasa, ada juga kes macam ni. Contoh, yang saya pernah pergi, yang saya pernah hadiri, satu kes pasangan yang kita rasa, dah tua dah ni, tapi nak bercerai. Maka bila kita tanya kenapa dia nak bercerai perempuan, hakim tanya kenapa nak bercerai. Sebab isteri kata apa, saya dah penat dah tu hakim. Kita ingat penat urus anak, penat urus rumah tangga. Sebab memang penat orang perempuan kan, tambah-tambah kalau kita kerja. Jadi yang suami seorang ni tolong dengar sikit. Kan, biasanya kita orang perempuan ni letih fikir macam-macam ni perempuan. Jadi bila hakim tanya dia, inilah akibatnya bila menjadi satu-satunya kumbang dalam taman bunga. Okey, kita sebut apa perempuan? Dia sebut dengan hakim, lepas hakim tanya penat dengan apa? Dia kata, saya penat sebab asyik saya je yang kena tolak ubat gigi tu naik atas. Kan ubat gigi tu picit naik atas, laki dia kerja ambil, gosok gigi. Esok dia tak picit pun naik atas, dia biar je. Jadi kerana masalah ubat gigi yang kita kata alahai, remeh sangat lah kalau ubat gigi ni nak cerai. Tapi ada pasangan-pasangan yang kita sebut jadi macam ni. Kenapa? Kita tak boleh lari daripada fitrah orang perempuan ni. Saya rasa sama ada Muslim ataupun tak Muslim, yang non-Muslim, orang perempuan ni fitrah dia sama. Dia emosi dia lebih. Jadi nak menjadi ketua yang efektif, kita kena belajar untuk mengendalikan emosi kita. Sebab tu orang perempuan ni kenapa kita sebut emosi lebih? Inilah hebatnya. Saya kongsikan bagaimana Islam ajar kepada kita perempuan. Kenapa orang perempuan ni emosi lebih? Adakah emosi ni sebenarnya melemahkan kita? Tak. Sebab apa? Sebab orang perempuan ni dia emosi lebih kerana kita sebut pada orang perempuan ni ada kita panggil apa? Satu organ yang Allah Ta'ala bagi khusus istimewa Tuhan bagi hanya untuk orang perempuan. Apa nama organ tu perempuan? Nama dia rahim. Ini untuk orang perempuan je. Carilah Cik Rahim ke, Tan Sri Rahim ke, Tuan Rahim ke, tak ada yang ada rahim ni. Hanya untuk orang perempuan. Jadi bila kita sebut apa? Kita ada rahim di tubuh badan kita ni perempuan. Maka Allah Ta'ala Tuhan berikan kepada kita sifat emosi supaya dia selari. Sebab tu kalau tengok, anak-anak kita contoh, kena ketik. Tara kata ketik, faham kan? Kena gigit dengan nyamuk. Apa yang mak-mak ni buat bila anak dia kena gigit dengan nyamuk, dia tampak nyamuk tu, lepas tu dia buat apa? Dia tenyih sampai jadi warna hitam je. Punya emosi. Tapi kalau bapak-bapak, kalau anak kena ketik nyamuk, dia buat apa perempuan? Dia tiup je. Sebab apa orang lelaki ni cara fikir dia lain dengan orang perempuan. Dia yang penting selesai masalah, anak dia tak digigit nyamuk. Tapi beza dengan kita orang perempuan. Maka sebab tu kita tengok Tuhan jadikan perbezaan di antara lelaki dengan perempuan ni supaya kita saling melengkapi. Ketua yang perempuan, cara dia berbeza dengan ketua yang laki-laki. Sebab tu kalau tengok orang lelaki ni, dia sifat dia rasional sikit. Rasional macam mana? Jangan angkat kening lagi Cik Farhan. Orang-orang lelaki-lelaki ni, dia rasional macam mana perempuan? Dia rasional dia, cuba tengok bila kita kata apa? Bila berdepan dengan satu masalah, kadang-kadang dia tak fikir macam mana orang perempuan fikir. Sebab tu kalau bergaduh suami isteri di rumah, suami ni macam mana penyelesaian dia? Dia start enjin kereta, start motor, pergi kedai mamak. Di situlah dia menghilangkan segala masalah dia. Tapi berbeza dengan orang perempuan. Sebab orang laki-laki ni, pada dia benda yang kita sebut berlaku, dia nak cari solution. Tapi orang perempuan tak macam tu.
Kadang-kadang perempuan ni dia hanya nak didengari, dia beletir sebab dia nak suami dia tahu apa yang dia rasa. Betul tak perempuan? Bagi yang dah kahwin lah. Bagi yang belum kahwin, insyaAllah kita doakan mudah-mudahan bertemu dengan suami yang jodoh, insyaAllah. Suami yang kita sebut apa, ada yang dah senyum dah tu. Cik Fatah ni, dia sebut ya, dia dah berkahwin ni. Dah kahwin satu baru. Kita doalah mudah-mudahan yang belum bertemu jodoh akan bertemu jodoh insyaAllah dengan suami yang baik-baik. Sebab hari ni perempuan saya sebut ya, bila berdepan dengan masalah-masalah rumah tangga daripada klien-klien, kadang-kadang saya suka untuk sebut macam ni perempuan. Ada orang yang dia datang ke seminar-seminar untuk cari bahagia. Walaupun nama seminar kita ni kita sebut apa, Young Women Bootcamp Glow, tapi ada orang yang datang ke seminar-seminar macam ni sebab dia nak carikan ketenangan. Dia nak cari rasa macam mana dia boleh bangkit semula. Dia nak rasa bagaimana dia boleh keluar daripada kesedihan. Saya sebut macam ni perempuan. Semua yang Tuhan atur dalam hidup kita ni tidak akan sia-sia. Kalau puan-puan yang sudah berpisah dengan suami, yang jadi janda, jangan ingat kita ni janda, kita sebut apa, satu dosa pula menjadi janda. Sebab tak semua orang kita sebut ada rezeki untuk bersuami sampai ke mati. Tak semua orang bagi yang ibu-ibu isteri-isteri yang belum mempunyai anak, tak semua orang Tuhan bagi rezeki dia untuk ada anak. Kenapa? Kadang-kadang soalan ni, kenapalah saya ni dah kahwin lama tapi tak ada anak puan? Kenapa saya ni dah lama dah jadi orang yang baik tapi saya tak dapat suami puan? Saya sebut macam ni perempuan. Hidup kita ni Tuhan bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kenapa saya sebut macam tu? Cuba tengok kiri kanan kita. Kadang-kadang kita tengok kita tak bersuami contoh. Ya, boleh jadi Tuhan susun kita tak bersuami untuk kita sebut apa, berjaya dulu dengan sebagai seorang yang single, seorang yang bujang. Boleh jadi Tuhan tak temukan kita dengan suami lagi sebab Tuhan nak kita jaga mak ayah kita contoh. Sebab bukan semua perkahwinan itu bahagia, tidak. Sebab tu ada perkahwinan yang bercerai, ada perkahwinan yang terpisah kalaupun tidak kerana hidup berpisah dengan kematian dan sebagainya. Jadi semua ni Tuhan dah atur dah. Macam mana kita nak rasa bahagia daripada masalah kita ni perempuan? Satu yang Tok Guru saya selalu sebut, nak bahagia mesti kita rasa syukur dengan apa yang kita terima. Maknanya apa? Maknanya alhamdulillah, contoh kita sebut bagi yang Muslim, alhamdulillah kita belum lagi jadi orang yang kaya raya lagi contoh. Kita nak sangat kaya raya, tapi Tuhan tak bagi lagi kita kaya raya. Sedangkan kita rasa kita bagi full effort dah, tapi tak juga kaya-kaya. Kenapa? Mungkin kita kena duduk sekejap, kita kena kita kena refresh balik, kita kena muhasabah balik kat mana yang ada kurangnya. Boleh jadi juga Tuhan tangguhkan dulu kita tak jadi orang kaya. Sebab apa? Tuhan nak bagi kita betul-betul bersedia. Sebab belum tentu kalau kita kaya, kita boleh jadi macam diri kita sekarang. Ada orang yang jadi kaya tapi dia tenggelam dengan kekayaan dia. Maka sebab tu saya suka untuk sebut, semua yang sedang Tuhan berikan kepada kita hari ni perempuan, sebenarnya kita sebut yang terbaik dah untuk kita. Cuma kadang-kadang kita tak bersedia untuk terima benda tu. Kita tak bersedia untuk bukakan hati kita. Kita tak bersedia untuk bukakan jiwa kita. Maka sebab tu sambil-sambil kita berseminar secara online ni perempuan, ya, saya suka untuk ingatkan diri saya dan juga perempuan yang barangkali saat ini kalau tadi duk makan nasi lemak, mungkin ni tengah duk kunyah kacang pula ke kan. Kita sebut perempuan, jangan ingat kita seorang je ada masalah. Ada ramai orang lagi yang ada bermacam-macam masalah luar sana. Jadi kita sebut walau di mana pun situasi kita waktu ni, kita minta dengan Tuhan supaya inilah yang the best untuk kita. Inilah yang kita sebut apa? Yang Tuhan susun yang paling baik, yang boleh jadikan kita manusia yang baik. Sebab saya baca ada satu quote lah daripada orang ni, dia kata, tak semua orang boleh jadi hero, tapi kita boleh ciptakan memori untuk semua orang ingat. Maknanya apa? Contoh dalam kondisi puan-puan hari ini, ada yang menjadi isteri, ada yang menjadi anak, ada yang menjadi bos, ada yang menjadi pekerja.
kita tak perlu tunggu kita jadi hero dalam keluarga untuk kita diingati oleh keluarga kita. Tapi kita boleh bina memori dengan apa yang kita miliki hari ini untuk kita tinggalkan mereka. Sebab kita punya end of our life ni hanya dua. Sama ada kita mati dulu ataupun orang yang kita sayang tu mati dulu. Sama ada kita mati dulu ataupun suami kita mati dulu. Sama ada kita mati dulu ataupun anak kita yang akan tinggalkan kita dulu. Dua je pilihan. Dia tak ada kita sebut apa yang di tengah-tengah tak ada. Maka sebab tu saya suka untuk sebut bila kita hanya ada dua pilihan ni perempuan, maka pilihlah kita nak jadi orang yang bagaimana. Nak diingat sebagai orang yang macam mana. Legasi apa yang kita nak tinggal kepada staff-staff kita sebagai contoh. Adakah kita nak jadi orang yang bila kita mati tu orang kata, lega dia mati dah. Kan? Syukur siap bagi pulut dengan pisang lagi contoh. Tapi kalau di Penang dia tak jamu pisang dengan pulut lah kot, dia bagi pas smoke lah kot, contoh kan. Kita sebut kita tak nak jadi. Kita jamu nasi kandak. Nasi kandak. Okey, nasi kandak. Telur baik punya. Kan. Maka puan-puan, kalau boleh, kita letak set dalam kepala kita. Kita bisnes, kita kerja, kita cari duit semuanya untuk keluarga kita ni. Supaya kita nak akhir sekali kita jadi orang yang bila mati, hidup kita tu disayang, mati kita dikenang-kenang. Maka sebab tu perempuan, saya suka untuk sebut, ambil kesempatan daripada program-program sebegini untuk kita tingkatkan kemampuan kita. Kalau sebelum ni rasa was-was, boleh ke? Boleh ke? Cuba tengok macam mana kawan-kawan kita boleh berubah waktu PKP. Dan kalau kita yang ada kemampuan sikit, saya percaya dalam kalangan Puspanita ni biasanya ada orang yang berkemampuan sikit. Kalau yang kerja kaki tangan awam sebagai contoh. Ya, macam mana kita nak buat? Kita tak diuji dengan masalah dari sudut kewangan sebagai contoh. Kan tak dipotong gaji sebab kita dah ada gaji yang tetap, tak macam orang swasta. Ya, ada yang dicutikan daripada kerja dan sebagainya. Macam mana kita boleh buat perempuan? Kita boleh jadi orang yang bermanfaat juga dengan cara kita kongsi apa yang kita miliki. Kongsi banyak benda lah. Kita boleh kongsi harta kita. Contoh kadang-kadang kawan kita meniaga. Kan, baru start kecil-kecilan. Kita ni kadang-kadang bukan teringin sangat pun nak makan dia jual tu. Tapi sebab kita nak tolong kawan kita. Ini cara yang guru-guru saya selalu sebut, kalau kita what you give, you get back. Kita bagi ke orang, itulah akan pulang balik kat kita. Kita tengok kawan kita susah hari ni, kita order juga. Kadang-kadang kita order 2-3 kan, kita beli satu makan untuk kita sedekah pula 2-3 dekat orang. Kadang-kadang kita nak support orang. Sebab saya percaya dalam kita punya peserta hari ni bukan semuanya berbisnes, ada yang makan gaji. Maka kalau ada yang makan gaji ni, mungkin bila tiba tempoh gaji tu, mungkin kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan kita supaya apa yang kita kongsikan ni, satu hari nanti kebaikan dia boleh patah balik kat kita. Sebab kita tak tahu sampai bila kita akan kekal sebegini. Boleh jadi akan sampai satu fasa musibah ataupun ujian-ujian yang datang pada kita, orang-orang yang kita baik ni lah yang akan kenang kita balik perempuan. Maka sebab tu saya sebut ketua yang baik ni dia akan tinggalkan legasi yang baik untuk dikenang oleh orang. Sebab tu kalau kita perasan kan, dalam organisasi bekerja kita ni, jabatan kita ke ataupun kedai kita ke, dia ada dua jenis bos. Ada satu bos yang kalau duduk dalam grup ni, dia pun boleh, dia tak ada gap di antara dia dengan staff dia. Tapi ada juga kadang-kadang jenis bos yang staff buat pula satu lagi grup WhatsApp, dia saja tanpa bos. Jadi cuba tengok kita ni kategori hak mana. Kan? Ada setengah staff ni kadang-kadang bila ada bos, dia rasa ada gap, dia tak mau luahkan apa benda yang dalam kepala dia. Kan? Sebab kadang-kadang ada bos, ada staff yang jenis kita kata haria, piring haria ni. Jadi dia jenis tak boleh nak cerita. Maka sebab tu perempuan, kita sebut kita ambil kesempatan, kita belajar daripada program-program sebegini supaya kita boleh jadi pemimpin yang nak cemerlang dan kita sebut dia ada daya saing dia. Sebab kita sebut atas semua perkara-perkara ni, yang paling penting sekali kita nak ketua yang produktif. Sebab ada satu quote dia sebut apa? The productivity secret of the best leaders.
Sebab tu kita di Malaysia ni kita syukurlah ada Perbadanan Produktiviti yang nak galakkan lebih banyak rakyat Malaysia yang produktif, kan, supaya kita boleh pergi ke maksimum level yang kita boleh pergi. Maka sebab tu perempuan, saya tengok tak ada lagi yang chat dekat sini ke semua tergamam tengok Cik Patahan ni. Tak boleh nak agak juga ni. Kan, tengok Cik Patahan ni, perempuan pernah tengok tak Cik Patahan ni? Kalau perempuan pernah tengok rancangan Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Pernah tengok tak rancangan Forum Perdana? Inilah salah seorang penonton Forum Perdana. Takut terkesima tengok Cik Patahan ni. Duk tengok dia je ni. Okey. Jadi puan ada soalan soalan daripada kita punya WhatsApp lah Okey. Tadi first kali terima kasih lah. Saya tak ambil lagi. Tapi saya kagum sebab orang Kedah makan spaghetti puan Bukan salah-salah orang Kedah ni orang kata ni. Tambah-tambah orang belah-belah sik je makan spaghetti rare juga ni. Okey. Okey. Dari segi tadi puan cerita dari segi perbezaan antara ada 4 kan. Tadi puan boleh buka slide tadi yang pasal dipercayai kepakaran tu kan. Okey, untuk MA, seorang orang biasa yang nak menjadi leader, dia tak ada lagi tahu benda-benda macam ni tau. Dia hanyalah orang biasa. Okey, macam mana dia nak dapatkan kepercayaan orang, masa dia nak build up dia punya integriti dan sebagainya. Mungkin boleh puan olah sikit ke? Okey, baik. Soalan yang bagus daripada orang yang bagus, insya-Allah. Okey. Tadi kalau ditanya berkenaan bagaimana nak gain benda-benda ni, sudah tentulah saya akan jawab yang pertamanya dia datang melalui pengalaman. Sebab tu kalau tengok ada dalam ni saya percaya yang dia ada jatuh bangun dalam dunia bisnes. Buat bisnes set, lepas tu jatuh tiba-tiba naik balik. Maka daripada situ dia belajar orang mana yang boleh dipercayai, orang mana tak boleh dipercayai. Bagaimana nak jadi orang yang dipercayai. Itu kita tak boleh nafikan. Yang pertama dia datang melalui pengalaman. Yang kedua, saya suka untuk sebut kita sebagai orang yang nak belajar dan sentiasa nak belajar. Sebab kadang bila kita duduk di tempat yang tinggi pun kita masih lagi perlu kepada pembelajaran. Yang kedua, kita sebut jangan lupa untuk tengok kepada orang-orang dahulu. Maknanya apa? Kita pergi kepada reference. Contohnya kita sebut kalau kita nak berbisnes, kita tengok orang-orang yang bisnes dia baik, kita sebut bisnes dia stabil, macam mana dia buat. Kadang-kadang kita ni, kalau orang Utara sebut buat palatau. Buat palatau ni apa dia? Dia buat, dia tahu belakang-belakang. Kan? Dia tak mau dengar cakap orang. Dia saja yang betul. Jadi kalau ketua yang efektif ni, dia tidak hanya kita sebut berdiri dengan diri dia sendiri. Dia mesti dengar pandangan orang. Dia mesti kita sebut dengar pendapat-pendapat orang. Maka sebab tu kalaulah ketua yang paling baik ni dia boleh dengar sampai tahap staff yang paling rendah level dia, tukang cuci. Kadang-kadang orang yang duduk di bidang cuci-mencuci ni dia tak sama fikiran dia dengan kita yang duduk di peringkat atasan. Contoh ya, saya sebut saya punya master saya buat berkaitan dengan penggunaan media sosial. Jadi kita punya dapatan daripada media sosial ni cukup menarik. Kita buat ujian daripada responden kita tu, ada tak perbezaan di antara penggunaan media sosial lelaki dengan perempuan? Siapa yang ramai guna media sosial ni perempuan? Cuba teka. Agak-agak lah. Biasanya orang akan kata perempuan dengan telefon je 24 jam. Tapi sebenarnya fakta tu tidak tepat. Yang lebih ramai menggunakan media sosial adalah geng-geng laki-laki ni. Rupa-rupanya orang lelaki dia lebih sunyi berbanding orang perempuan. Jadi dapatan kita yang saya buat tu di area Putrajaya lah. Dia kata pengguna dan ini juga statistik daripada SKMM, dia kata pengguna media sosial ni sebenarnya laki-laki lebih ramai berbanding perempuan. Pertama. Yang kedua, bila kita buat test, ada tak perbezaan pengaruh penggunaan media sosial tu terhadap lelaki dengan perempuan? Tak ada beza. Maknanya lelaki ke perempuan ke, siapa yang pandai guna media sosial, dia boleh high impactkan diri dia. Maknanya dia boleh marketkan diri dia, boleh marketkan produk dia. Bergantung kepada sikap pengguna media sosial. Kemudian yang kedua,
yang saya dapat daripada kajian saya tu, kita tengok ada tak perbezaan pengaruh penggunaan media sosial terhadap kaki tangan sokongan dan juga kaki tangan pengurusan profesional. Maknanya kalau bos dengan staf bawah, kalau kita dalam kaki tangan awam ni kita sebut tu lah kaki tangan sokongan dengan profesional, tapi kalau di sudut orang swasta ni mungkin pekerja bawahan dengan pekerja atasan. Ada beza tak? Kajian menunjukkan daripada 300 responden yang kita buat, ada beza puan-puan. Maknanya cara fikir, cara guna orang yang ada pendidikan berbeza dengan orang yang tidak ada pendidikan. Cara guna orang yang diberi pendedahan latihan lain dengan orang yang tak pernah dapat latihan. Maka sebab tu kita sebut nak jadi ketua yang efektif, bagaimana dia nak cari value ilmu dan bijaksana ni, kita mesti santuni semua orang yang ada di sekeliling kita. Sebab tu kita sebut kita kita kena belajar daripada persekitaran kita. Sebab tu ada satu teori daripada orang putih, nama dia Albert Bandura. Kalau perempuan rajin buka teori sosial pembelajaran Albert Bandura. Albert Bandura ni kata apa perempuan? Apa yang kita tengok dia akan bagi kesan kepada emosi, emosi akan bawa kepada bagaimana kita fikir dan dia akan diterjemahkan melalui tindakan. Contoh, kita tengok kawan kita jual tepawai, contoh orang perempuan, standard lah tepawai kan. Kita tengok orang jual tepawai, lawa juga noh. Kita rasa suka-suka. Seronok juga kalau aku ada set tepawai kan. Padahal tepawai kat rumah lama tak pakai lagi. Tengok ni cara. Kita tengok lawa pula keluar set baru, bunga-bunga blossom ni contoh. Kita tengok, lepas tu kita fikir apa? Kalau ada tepawai macam ni kalau orang main raya ni boleh letak ni. Kepala kita fikir, kena beli ni. Kita terjemah dengan tindakan macam mana? Terus dia order dengan kawan dia, lala tu juga beli sembunyi-sembunyi, takut laki tengok. Tendek orang perempuan kan. Sekali kalau sampai kat rumah, laki dia tanya beli apa tu? Tak beli apa sekali dah orang ramai, baru dia buka tunjuk, ni lah beli dulu. Laki pun tak marah dah sebab dah lama. Tu cerdik orang perempuan tu. Maka sebab tu, teori ni kita boleh belajar daripada persekitaran. Contohnya, kalau perempuan tengok bagaimana Nilofer berbisnes. Kan, itu pernah timbul satu isu yang kita kata apa, menyebabkan jualan dia naik mendadak contoh. Kita boleh belajar. Kalau kita belajar daripada situasi itu, bagaimana nak marketkan produk dia contoh. Kan, sebab tu perempuan kita kena kenal pasti sasaran kita. Kalau perempuan ni saya rasa yang duduk di bidang usahawan ni lebih mahir lah. Saya tidak mahir nak cakap bab ni. Cuma yang boleh kita belajar, kita perhati orang. Maka kita perhati orang, kita tanya pandangan orang. Sebab kadang-kadang orang yang yang jadi guide contoh. Sebelum kita nak naik ke MPC ada guide di bawah. Kadang-kadang kita sapa dengan dia, kita sembang dengan dia. Bukan kita sembang yang serius pun. Bukan kita tanya dia, macam mana nak naikkan gaji 250,000 pekerja kami. Contoh lah kan. Macam mana nak, kita tak sembang macam tu. Tapi kadang-kadang kita sembang benda-benda yang tiba-tiba dia spark satu benda yang bagi idea kepada kita. Macam mana kita nak tingkatkan lagi produktiviti jabatan kita contoh. Kadang benda macam tu. Sebab tu kita ni kalau kita nak jadi pemimpin yang efektif, kita kena low down kan sikit, kena rendahkan sikit kita sebut kedudukan kita ni supaya kita boleh santuni orang-orang yang di bawah ni sebab cara fikir dia tak sama dengan cara fikir kita. Sebab tu kalau kita tengok bos yang baik ni, dia boleh pergi sampai ke bawah, maknanya cleaner boleh cakap dengan dia. Dan kalau kita tengok kalau dalam sejarah umat Islam sekalipun, bagaimana Nabi SAW bila waktu nak berperang, kan datang satu sahabat bagi pandangan yang kita kata sahabat ni kita kata bukan siapa-siapa lah waktu tu. Contoh perang Khandaq ataupun perang Parit. Kalau yang Muslim ni dia tahulah kan. Datang sahabat yang nama Salman Al-Farisi bagi pandangan dan Nabi terima pandangan dia walaupun waktu tu kita sebut dia belum lagi Muslim. Tengok ni bagaimana kita nak buat engagement dengan orang. Yang Muslim buat engagement dengan non-Muslim. Yang non-Muslim pun sama. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, saya pujilah, yang ni saya puji bila duduk di Jakim ya. Kita uruskan sijil halal sebagai contoh. Untuk sijil halal ni, kita puji sahabat-sahabat kita yang non-Muslim sebab
dalam data yang kita terima, permohonan untuk CJ halal lebih banyak dibuat oleh rakan-rakan kita yang non-Muslim. Jadi kita tengok ini cara fikir, bagaimana dia rasa produk dia kalau ada CJ halal lebih diyakini oleh pengguna di Malaysia. Jadi bila tengok sasarannya macam tu, situasinya macam tu, dia faham prosesnya macam tu, maka bila dia pohon CJ halal, yang Muslim ni biasanya bila kita tengok CJ halal tu kita dah tak was-was dah. So sebab tu kita sebut kita Muslim ke, kita non-Muslim ke, kita perempuan ke, kita lelaki ke, benda tu sepatutnya tidak menjadi tidak menjadi alasan untuk kita gain values yang ada. Yang ini 4 yang saya sebutlah, banyak lagi sebenarnya. Nanti kalau dengan panel-panel lain, saya rasa dengan Dr. Mazrina pun nanti mungkin ada banyak lagi perkongsian yang boleh digali lagi, insya-Allah, yang boleh kita pelajari. Cuma ini antara benda-benda yang mungkin kita boleh duduk sekejap, kita fikir, kita renung balik, ada tak kita buat benda-benda ni. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir sekali yang saya rasa mungkin kita boleh kongsi selepas pengalaman. Kemudian yang kedua, kita santuni orang yang di bawah daripada kita ataupun di luar persekitaran kita, maknanya kita belajar daripada pembelajaran. Dan yang ketiga, saya suka untuk sebut kalau kita dalam Muslim ni ada konsep tawakal. Kadang-kadang kita dah usaha dah, tapi sampai satu masa tak dapat apa yang kita nak. Biasanya orang akan frust macam tu, menyebabkan dia rasa putus asa. Kita bila dalam kerjaya, kita jangan putus asa, sebab kalau dalam Al-Quran Tuhan sebut la tayasu min rauhillah, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Maknanya kalau kita buat kerja tak dapat, kita buat lagi sampai kita rasa habis rank. Orang utara kata habis rank. Seperti mana kita tengok perempuan perasan tak bila kita semayang tu kan, bila kita tahiyat akhir tu, kita sebut dalam tahiyat kita tu nama Nabi Ibrahim. Selain daripada nama Nabi Muhammad, kita sebut nama Nabi Ibrahim. Kita sebutkan kama sallaita ala Ibrahim. Ni bagi yang Muslim. Saya kongsi dan juga pengetahuan kepada yang non-Muslim lah. Bila kami tahiyat akhir, kita akan baca kama sallaita ala Ibrahim. Ada orang tanya, kenapa kita baca nama Nabi Ibrahim? Kenapa kita tak baca kama sallaita ala Musa contoh kan? Kita ada banyak lagi 25 rasul, 25 nabi yang lain. Kenapa kita tak sebut nama-nama yang lain? Sebab ini yang kita boleh belajar daripada orang yang dulu-dulu, daripada nabi yang namanya Ibrahim. Ibrahim ni dia punya tawakal dengan Tuhan cukup tinggi. Sebab tu kita tengok dalam keadaan dia yang sudah tua, dia kita sebut dibagi anak di usia yang sudah tua dengan Siti Hajar. Bila turun perintah supaya ditinggalkan isteri yang sedang sarat mengandung di padang pasir, dia patuh kepada arahan Tuhannya dan dia tawakal kepada arahan Tuhannya. Apa yang Tuhan bagi perempuan, saya flashback sikit kisah ketika ditinggalkan Siti Hajar di padang pasir. Rasa macam rancangan Al-Kuliah pula hari ni, Cik Fatahan. Itulah saya pun jangan. Boleh lagi. Okey, bila ditinggalkan Siti Hajar di padang pasir, kita tengok bagaimana jadi situasi tadi. Bila ditinggal padang pasir, emosi perempuan dia tidak mengganggu proses itu. Kita ni kan orang perempuan, kalau lelaki kita tinggal dekat mana-mana, kita buat lagu mana perempuan? Oi, muncung panjang sedepah, balik lagi tutup pintu, gam, abang tidur kat luar, mana contoh lah kan. Biasa emosi kita terganggu. Tapi emosi Siti Hajar tidak terganggu bila mana dia tanya kepada Ibrahim, adakah ini perintah Tuhan? Ibrahim kata, ya, ini adalah perintah Tuhan. Bila dia tawakal, bini dia tawakal, Tuhan bagi apa kepada mereka ni perempuan? Tuhan bagi banyak yang namanya barakah. Apa barakah yang ada? Keluar daripada celahan tapak kaki Ismail yang namanya air Zam-Zam yang kita minumlah berapa botol pun hari ni tak habis. Diminum oleh jutaan manusia, tak kering-kering sampai hari ini. Ini keajaiban tawakal. Sebab tu disebut nama Ibrahim dalam tahiyat akhir kita tu sebab apa? Sebab nak ingatkan kepada kita, setiap kita sebut 5 kali kita semayang satu hari tu, ada manusia yang tawakal pada Tuhan dan akhir tawakal dia tu Tuhan bagi sesuatu yang lebih baik lagi.
Maka sebab tu kalau kita sebut apa, buat apa, bisnes ke, kerja ke, tawakal banyak. Lepas kita usaha, kita doa, tawakal banyak-banyak, insya-Allah saya rasa Tuhan akan bagi yang lebih baik pada kita. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita tak jangka, contoh. Ya, tahun ni agak menyedihkan bagi sahabat-sahabat yang tak boleh pergi haji contoh. Sebab saya rasa mungkin ada dalam kalangan kita ni yang tak dapat, dah dapat panggil haji tapi tak sempat pergi ke sana. Saya rasa Cik Fatan pun antara isteri Cik Fatan ni antara salah seorang. Saya Kami alhamdulillah bersama-sama. sama-sama, masya-Allah. Haji di usia muda, insya-Allah, mudah-mudahan Tuhan ganti yang lebih baik. Tak boleh pergi tahun ni, insya-Allah tahun depan. Saya nak kongsi dengan perempuan, saya alhamdulillah saya dah pergi haji tahun lepas. Perempuan, sebelum pergi haji, saya ditimpa dengan musibah, saya aksiden. Aksiden tu habis kereta kat depan ni memang teruk lah. Jadi waktu aksiden tu saya rasa macam, apalah salah saya. Kan, saya rasa saya tak nak pun sakit hati orang, rasa kan. Saya rasa macam saya tak ada pun sakit hati orang, saya tak ada pun nanya orang pasal apa saya aksiden sampai teruk macam ni. Tengok tu, kita orang perempuan kan fikir. Sampailah kami waktu tu nak jadi ceritanya suami saya lah bawa. Bila dia bawa, kebetulan jam, saya kata dah kat dia, tak salah lalu ikut jalan tu, kita balik ikut jalan ni, dia balik ikut highway. Dia kata tak apa, kita balik lalu ikut kampung. Orang perempuan kan, bila dah kena aksiden tu kita jadi apa ni, mulut ni laju-laju, dia tak kira dah orang tu siapa dia. Itulah saya kata dah ni panjang betiak kita. Tapi saya rasa ya Allah, ni lah pengajaran paling besar lah hidup saya. Bila dah jadi macam tu, suami saya pun senyap. Agaknya takut nak cakap ataupun dia takut sebab dia masalah langgar tadi kan. Bila jadi macam tu perempuan, saya kata tak apa, bila dah dah pergi report polis apa semua, nak bawa balik kereta daripada Ipoh balik ke KL. Saya kata tak apa, abang duduk sebelah, habis saya bawa. Tengok tu orang perempuan. Saya bawa kereta. Bawa kereta perempuan, dah sampai KL, berhenti semayang di masjid. Kebetulan ada seorang ustaz yang kami kenal lah. Jadi bila jumpa dengan ustaz tu salam dengan suami saya, dia peluk dengan suami saya. Dia kata, pasal apa nampak monyok je ni? Jadi suami saya sebut, kami aksiden tadi ustaz, tunjuklah kereta. Dia kata Masya Allah, dia sebut apa ayat ni yang saya rasa ya Allah, saya akan bawa sampai bila-bila. Dia sebut apa? Tak apa ustaz, dia peluk lagi suami saya kuat. Dia kata tak apa, tak apa Hafizan, nama suami saya Hafizan. Tak apa Hafizan, musibah yang besar Tuhan akan ganti dengan ganjaran yang lebih besar. Hak ni saya rasa mungkin saya tak faham sebelum tu. Jadi dia kata macam tu, musibah yang besar akan datang dengan ganjaran yang besar. Jadi waktu tu apa besarnya, duit nak keluar besar, adalah orang perempuan kan. Standard lah tu, kita duk tengah dalam masalah kan, kadang-kadang orang kita rasa macam orang tak faham kita, orang tak tahu apa yang kita rasa. Tapi sebenarnya inilah aturan Tuhan. Balik ke ke KL, hantar bengkel apa semua dalam sebulan juga. Alhamdulillah perempuan 2 minggu selepas aksiden tu, bila kita cuba berlapang dada, dapat panggilan daripada tabung haji, alhamdulillah suami isteri dapat pergi tunaikan haji dalam masa yang kita sebut agak singkat lah sebelum perjalanan penerbangan pertama. Jadi ini saya rasa antara benda yang jadi dalam hidup saya yang buat cara fikir saya berubah. Sebab kadang-kadang perempuan, kita tak boleh nak ubah orang, tapi kita boleh ubah cara fikir kita. Contoh, kita ada bos macam Cik Fatahan, contoh. Maka kita tengok dia lagu ni, dia jenis hongga lagu ni. Dia jenis cara fikir macam ni, kita tak boleh ubah dia dah. Jadi, daripada kita pening kepala fikir macam mana aku nak buat dengan bos aku ni, yang lebih baik lagi, kata seorang motivator, kita ubah cara fikir kita. Maknanya the way kita tengok dia, the way kita fikir pasal dia, the way kita bercakap dengan dia, so kita ubah diri kita instead of kita ubah orang lain. Jadi benda ni sebenarnya dia lebih, kita sebut lebih membantu kita untuk jadi orang yang lebih baik, bantu kita untuk lebih berdaya saing, dan bantu kita untuk lebih, kita sebut dapat gain respect daripada orang lain. Maka sebab tu saya rasa ini antara benda-benda yang boleh kita tengok, boleh kita perhatikan. Dan saya sebut perempuan, I am not the best person untuk cakap dengan perempuan berkenaan dengan kita sebut kepimpinan efektif. Tapi saya sebut dengan perempuan hari ini kita berkongsi sebab kita nak cari yang terbaik yang ada dalam diri kita. So jangan takut-takut
keluarkan potensi dalam diri kita, kita kenal pasti kat mana yang kita yang terbaik dalam diri kita. Kita boleh bercakap, maka kita sebut apa? Keluarkan kuasa-kuasa bercakap tu untuk kita hasilkan produk yang lebih baik, untuk kita hasilkan pandangan yang lebih baik dalam jabatan kita sebagainya. Dan kita doakan mudah-mudahan ya Tuhan bantu kita apa yang kita buat, dan mudah-mudahan inilah yang terbaik dalam hidup kita yang Tuhan susun, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak kepada Puan Nazira. Saya rasa hari ini banyak juga kita dapat input berkaitan dengan dari segi kita panggil apa? Kita bertajuk kita kebini efektif, tetapi dari segi yang berbeza, dari segi yang berbeza. Saya pun rasa dah macam ustaz dah rasa begini. Tapi saya terima kasih kepada Puan Nazira atas perkongsian dah 10.15 minit pagi. Untuk Puan Nazira, kalau dia orang nak contact dengan Puan, macam dia orang nak contact through Facebook ke? Jangan pergi Facebook suami, takut nanti Puan cari. Boleh share Facebook ke kepada kita punya pendengar pagi ni? Okey, saya sangat terbuka untuk puan-puan berhubung dengan saya, sebab kadang-kadang dalam seminar macam ni orang malu-malu nak tanya. Kadang-kadang ada orang lelaki walaupun seorang dia malu nak tanya kan. Jadi kalau segan boleh kontak saya, Facebook boleh, Instagram pun boleh, nak telefon pun boleh. Saya sangat terbuka. Sebab tu kadang-kadang ada juga klien-klien telefon pukul 3 pagi nak teriak nak cerai suami isteri sebagainya. Saya setakat saya mampu selagi hayat dikandung badan, insya-Allah saya cuba bantu. Boleh pergi ke Facebook saya Nazirah Nur Mukmin, ataupun Instagram saya pun nama sama juga Nazirah Nur Mukmin, ataupun boleh email saya di nazirah@islam.gov.my, ataupun saya sebutlah sekali lalu nombor telefon saya 013 2508 345. 013-2508-345. Kalau nak minta kongsi pandangan, insya-Allah boleh. Kongsi suami tu kena konsak banyak lagi tu. Okey. Alright, terima kasih Puan Nazira. Cuba dapat. Okey, Facebook Puan Nazira adalah Nazirah Nur Mukmin, dan juga nombor phone adalah 013-250-8345. Boleh bertanya sebarang permasalahan. Seperti dia awal tadi, jangan tanya pasal suami dah. Terima kasih Puan Nazira. InsyaAllah satu yang baik. Saya tak cukup saja. InsyaAllah next sini kita akan jemput lagi. InsyaAllah kalau ada umur panjang. Terima kasih banyak untuk peserta-peserta kita. Boleh rehat sebentar 15 minit. Kita akan sambung pada pukul 10.30 dengan Dr. Majrina Muhammad Ibrahim Besar. Boleh nak pergi silaking, nak pergi basuh pinggan, nak pergi tadi dah makan kacang basuh tangan dulu. Kita jumpa lagi dalam 10.30. Terima kasih Puan Nazira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.